Dalam bab ini kita akan mempelajari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Dan kita akan dapati dalam hadis-hadis nanti ada kalanya Rasulullah minum berdiri dan ada kala minum duduk. Ya, jadi mana satu yang sunnah? Yang duduk ataupun yang berdiri. Ya. Jadi ulama mengatakan secara general adab minum ataupun sunnah minum air adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadari lid dunya wa kulla mahalli lil khalq. Yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT sekalian. Syukur kita pada pagi Doha yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada hadis yang nombor bab yang ke-32 ya. Bab yang ke-32 muka surat ya 152. Babu maja'a fi syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Bihi qala hadatsana Ahmad ibn Mani' hadatsana Husaym anba'ana Asim al-Ahwal wa Mughirah an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
syariba min zamzam wa huwa qa'imun. Daripada Sya'bi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Baik. Di dalam bab ini kita akan mempelajari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Dan kita akan dapati dalam hadis-hadis nanti ada kalanya Rasulullah minum berdiri dan ada kala minum duduk. Ya, jadi mana satu yang sunnah? Yang duduk ataupun yang berdiri. Ya. Jadi ulama mengatakan secara general adab minum ataupun sunnah minum air adalah dengan duduk. Jadi bagaimana yang berdiri itu? Kenapa Rasulullah berdiri? Rasulullah berdiri ada beberapa sebab. Yang pertamanya Rasulullah ingin menyatakan bayanul jawaz. Bayanul jawaz ni biasa dalam hadis-hadis ada sesuatu yang supaya manusia tak anggap ianya haram, maka Rasulullah lakukan sebagai suatu bentuk pemberitahuan bahawa ianya diperbolehkan. Begitu juga Rasulullah minum berdiri untuk menyatakan ianya tidak haram. Jika ada situasi yang tertentu, masa-masa yang tertentu, keadaan yang tertentu, untuk seseorang itu tidak dapat nak duduk, maka dia boleh minum sambil berdiri. Begitu juga kadang-kadang dalam hadis sahih baginda SAW kencing berdiri juga dalam konteks yang sama, iaitu bayanul jawaz, iaitu sebagai suatu pemberitahuan bahawa dalam syariat Islam tidak diharamkan untuk kencing berdiri jika ada keadaan yang tertentu mendesak untuk seseorang itu kencing berdiri. Tapi adakah sunnah? Adakah sunnah hanya kerana Rasulullah lakukan? Adakah dia dipanggil sunnah? Tak dipanggil sunnah. Ya. Yang sunnah itu nanti yang ulama rumuskan. Tengok yang mana satu yang sebenarnya menjadi kehendak Rasulullah sebagai sesuatu yang digemari dalam agama. Jadi yang sunnah kencing duduk. Ya. Jangan orang kata kencing berdiri pun sunnah. Kenapa? Sebab Nabi pun buat dalam hadis. Jadi apa saja yang dalam hadis tu tak semestinya automatik jadi sunnah. Ya, itu nanti dirumuskan oleh para ulama. Para ulama yang akan meninjau ayat-ayat Quran, meninjau hadis-hadis yang lain, nanti baru dibuat kesimpulan. Bukan hanya bersandar kepada satu dua hadis kemudian terus dibuat kesimpulan, terus nak menyatakan itu sunnah. Tidak. Untuk nak menyatakan itu sunnah perlukan kemahiran para ulama yang hebat. Dalam Al-Quran ada kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, bila kamu berselisih dalam satu perkara, maka hendaklah kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Adakah ini bermakna tidak perlukan ulama? Kembali kepada Allah dan Rasulnya maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adakah ini bermakna seseorang itu tak perlu ikut ulama, cukup ikut Allah dan Rasulnya? Ya, cukup. Apa lagi nak perlu ulama? Ulama bukan maksum. Ulama pun boleh buat silap. Ulama pun begini dan begitu. Tidak. Maksud di sebalik kembali kepada Allah dan Rasul tu sendiri ada makna rujuk kepada ulama. Sebab Quran sendiri menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada orang yang berilmu. Ahli zikir masih orang yang berilmu. Ahli zikir di situ bermaksud orang yang mempunyai ilmu dalam sesuatu bidang. Jika kamu tidak mengetahui tentang urusan tersebut, maksudnya untuk merujuk kepada ulama itu sendiri adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, sebab Allah yang suruh. Ya. Dan merujuk kepada ulama juga adalah bermaksud mentaati Allah dan Rasul, kerana Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Maka sesuatu yang diwarisi oleh para ulama itu adalah ilmu.
maka kita tak boleh nak jumpa Allah, jumpa Rasulullah, nak tanya macam mana hukum yang sebenar. Di situ kita perlukan ulama. Kita perlukan ulama yang dapat memahami dan menggali hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Jadi slogan ada zaman moden, slogan balik kepada Al-Quran dan hadis sahih. Balik kepada Al-Quran dan hadis sahih. Perlu berhati-hati dengan slogan seperti ini. Pertamanya, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah kata balik pada Al-Quran dan hadis sahih. Al-Quran dan Sunnah ada. Al-Quran dan Sunnah ada. Tapi maksud Sunnah itu bukan semata-mata hadis sahih. Sunnah itu ada suatu gaya hidup agama yang telah disusun oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau kita sendiri nak keluarkan hukum hakam, tersesat nanti kita. Contohnya tadi, hadis sahih Rasulullah kencing berdiri. Ini apa hukum dia? Kita yang tak ada ilmu, tak ada alat, tak ada perkakas ilmu, kalau jumpa hadis sahih Rasulullah kencing berdiri, baik kencing berdiri itu sunat ke, makruh ke, harus ke, wajib ke, macam mana? Pening kita nanti. Ulama yang susun. Sembahyang pun begitu. Kalau kita hanya berdasarkan hadis, kita tak tahu cara kita nak solat. Katakan kita tak nak merujuk kepada manusia yang di dunia, saya nak baca hadis saja cara nak sembahyang, kita tak akan mampu untuk nak sempurna walaupun satu rakaat solat. Tak tahu takbiratul ihram, niatnya di mana, berapa rukun solat, berapa syarat sah solat, berapa rukun wuduk, berapa syarat sah wuduk, apakah perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan solat. Rukun sembahyang saja pening. Selawat wajib ke tak wajib? Tak jumpa dalam hadis. Tak jumpa dalam hadis. Selawat itu wajib dalam salat, tak jumpa. Tu ulama yang bersusah payah berijtihad menggali hukum hakam, bukan mudah. Quran dan hadis kalau kita nak baca sebagai pelajaran, iktibar, pengajaran, motivasi, nasihat, tak menjadi masalah. Tapi bila dia berkait dengan akidah dan hukum hakam, iaitu kita kena rujuk kepada ulama. Kena rujuk kepada ulama. Jadi slogan balik kepada Al-Quran dan hadis sahih, ini sesuatu yang tidak kena pada cara ni. Jadi kalau dia kata Quran pada sunnah tak apa. Tapi biasanya orang-orang yang kata balik kepada Al-Quran dan sunnah, ada segelintir mereka menganggap sunnah di situ adalah hanya hadis sahih. Ini salah. Ini salah. Kerana ulama tidak menolak hadis daif, begitu sahaja. Jadi untuk nak menyempitkan makna sunnah itu hanya kepada hadis sahih, ini silap dalam keilmuan agama, dalam kerangka ilmu agama. Ini adalah tersasar. Jika seorang cuba untuk mengatakan balik berakal hadis sahih, tak perlu ikut ulama, tak perlu nak mazhab-mazhab ni, balik pada Al-Quran dan hadis sahih. Dah hadis sahih tak ada kata pun nak kena doa kunut setiap subuh, ikut je lah. Dia tak tahu macam mana para ulama boleh keluar kesimpulan seperti Imam Syafi'i kata setiap subuh disunatkan baca doa kunut. Ataupun tak perlulah baca Yasin malam Jumaat, tak perlulah baca Yasin 3 kali malam nisfu Syakban. Ni semua ulama yang buat. Tak payahlah baca selawat Fatih, ni karangan ulama ni. Selawat Fatih, selawat Tafrijiyah, selawat Nariyah, selawat Munjiyah, selawat Tib, selawat Syifa. Tak payahlah, ini ulama yang buat. Baca selawat Ibrahimiyah yang Rasulullah buat dah cukup. Silakan awak nak baca selawat Ibrahimiyah, tapi jangan condemn orang yang nak baca selawat yang lain, selawat Syifa, selawat Fatih, selawat Tafrijiyah. Silakan. Mana ada ulama yang melarang. Hanya pengkaji hadis moden saja yang tiba-tiba kata yang ni bid'ah. Selawat Syifa bid'ah sebab Nabi tak buat. Tambah Sayyidina dalam tahiyat bid'ah. Tak boleh baca Sayyidina dalam tahiyat, bid'ah dia kata. Ini apabila tidak merujuk kepada ulama yang mutabar dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebab semua kerangka ilmu dia sempit pada apa yang ada dalam hadis sahih saja.
Itu bukan kerangka ilmu dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah mempunyai prinsip, kaedah, pedagogi dan metodologinya dalam menggali hukum hakam. Bukan sembrono. Tak ada dalam hadis sahih, therefore bid'ah belaka. Ni buat maulid, mana ada hadis kata Nabi buat maulid? Bid'ah belaka. Kenduri arwah, bid'ah, ini ikut Hindu Buddha. La ilaha illallah, kenduri arwah tu baca tahlil la ilaha illallah, Hindu Buddha baca la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hindu Buddha buat macam tu. Ikut Hindu Buddha dia, kenduri arwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebab apabila lari daripada kerangka ilmu Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenar, dia betul nak balik pada Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam konteks yang bagaimana kefahamannya? Adakah kefahaman yang sempit ataupun kefahaman luas yang difahami oleh para ulama, majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan 4 mazhab. Dalam tasawuf, Imam Ghazali, ada yang kata tasawuf ni tak payah belajar, zaman Nabi tak ada. Betapa dangkalnya. Kalau ikutkan sebenarnya ilmu mustalah hadis tidak ada zaman Nabi. Orang-orang yang berkata seperti ini biasanya orang yang belajar ilmu hadis, terlalu kuat dengan hadis. Saya ingin tanyakan, saya juga belajar hadis. Ilmu mustalah hadis, status hadis tu, hadis daif, hadis hasan, ini semua tak ada zaman Rasulullah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, hadis maudhu', hadis mu'dal, hadis mu'an'anah, hadis mudraj, hadis salsal, hadis tawatur, mutawatir, hadis ahad. Ini semua tak ada zaman Rasulullah. Ini lepas zaman Rasulullah. Dia kata nama tasawuf tak ada zaman Nabi. Ya, nama ilmu-ilmu yang lain juga tak ada zaman Nabi. Ilmu mustalah hadis tak ada zaman Nabi. Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tarannum, ilmu tajwid, ilmu usul tafsir, usul fiqh, ilmu usul hadis, ilmu ilmu fiqh, ilmu akidah. Itu semua nama-nama tu tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang letak untuk menamakan sesebuah ilmu yang disusun, dan ilmu itu mereka ambil daripada Al-Quran dan hadis, bukan daripada Bhagavad Gita ataupun Vedas ataupun Bible. Daripada Quran dan hadis ulama ambil. Untuk mudahkan kita amalkan. Tiba-tiba makcik ni nak pergi marhaban, anak dia nak pergi mana mak? Marhaban. Nabi tak buat, bid'ah. Dah mak dia pun gegur. Ya. Ulama anjurkan baca Yasin malam Jumaat. Pergi mana mak? Yasin malam Jumaat, bid'ah. Pergi mana mak? Maulid, bid'ah. Oh, terror betul anak seorang. Dia belajar daripada pengkaji hadis ni. Ya, bid'ah semua belaka. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Doakan terus. Kita ada anak-anak macam ni, ada saudara mara macam ni, adik-beradik macam ni, terus jalinkan kasih sayang, sangka baik. Mudah-mudahan mereka berubah. Teruskan berdoa. Jangan kita rasa kita ahli syurga, dia ahli neraka. Payah pula kita nanti. Anggap boleh jadi dia boleh dapat hidayah bila-bila masa. Teruskan sangka baik, berdoa pada Allah SWT, dan terus bermanis muka dengan mereka. Terus bermanis muka, akhlak yang baik. Baik. Hadis yang berikutnya, bihibal hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Muhammad bin Ja'far daripada Husain al-Muallim daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya daripada datuknya berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan duduk. Dan ada kalanya Rasulullah berdiri itu sebab tempat air itu dah memang tergantung tinggi. Jadi payah untuk Rasulullah nak duduk, maka Rasulullah buka saja penutup itu, Rasulullah minum. Itu yang sahabat nampak Nabi ada minum berdiri. Maksudnya jika dalam keadaan situasi tertentu boleh minum berdiri. Si tempat itu terlalu sempit, kan? Terlalu sempit. Nak duduk tak dapat, boleh berdiri. Dan kisah Zam-Zam tu yang Rasulullah minum berdiri Zam-Zam, kisahnya tu Rasulullah berada di tepi perigi Zam-Zam tu,
Dan ketika itu ramai orang sedang ambil air Zam-Zam. Kisah dia panjang dalam riwayat hadis. Cuma dalam Tirmizi ni tak membawa hadis yang panjang tu. Cuma bagi tahu air Zam-Zam, baginda minum air Zam-Zam berdiri. Tapi ada latar belakang kisahnya. Baginda bersama sahabat, pada dia pergi waktu tu ramai orang nak ambil, dan sekitar pergi tu belecak. Sebab ialah orang keluar masuk nak ambil air Zam-Zam. Kawasan tu belecak. Jadi Rasulullah SAW berada di pinggiran perigi Zam-Zam tersebut, diberikan gelas air kepada baginda minum sambil berdiri. Sebab manusia crowded, congested, lepas tu air pula belecak di bawah, maka Rasulullah minum berdiri. Tapi ada juga ulama yang berpendapat untuk air Zam-Zam khusus sunnah minum air Zam-Zam berdiri dan duduk. Duduk sunnah. Zam-Zam ni duduk sunnah. Untuk air Zam-Zam, dan ada lagi air-air yang lain. Nanti kita datang hadisnya. Jadi kalau orang minum air Zam-Zam duduk, bukan sunnah. Diri. Tak payahlah sampai begitu. Sebab sunnah minum air Zam-Zam duduk pun boleh, diri pun boleh. Yang buka kepala tu saya tak jumpa lagi hadis dia. Buka kepala, minum Zam-Zam buka kepala ya. Ada? Tak pernah jumpa. Buka kopiah lah. Buka kepala. Tak pernah dengar ya. Okey. Yalah, saya pun dengar gitu-gitu. Cuma tak pernah lagi lah jumpa hadisnya. Tapi jika seseorang itu ada alasan, katakan tak ada hadis, dia ada alasan kenapa minum air Zam-Zam dia nak buka kepala, tak perlu nak dihalang. Tak perlu nak dihalang, selagi mana dia tak kata wajib buka kepala. Baik. Habis qala hadatsana Ali bin Hujr, berkata hadatsana Ibnu Mubarak daripada Asim Al-Ahwal daripada Asy-Sya'bi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku tuangkan air Zam-Zam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Ini sama riwayat dengan hadis yang pertama tadi. Perawi pun sama, maksudnya occasion yang sama. Dia berlaku pada occasion yang sama. Hadis yang berikutnya, wabihi qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala dan Muhammad bin Tarif Al-Kufi, kedua-duanya berkata haddatsana Ibnu Fudail daripada Al-A'mash daripada Abdul Malik bin Maisarah daripada An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ni selain daripada Zam-Zam minum berdiri ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diberikan segayung air ketika beliau berada di Rahbah, itu nama tempat di Kufah. Kufah ni di Iraq. Kemudian beliau mengambil air itu dengan telapak tangan lalu membasuh kedua-dua tangannya. Begini. Ini bekas air. Tuang di tapak tangan, basuh muka. Buat macam begini, takung. Basuh kedua-dua tangannya, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan menghembus, menyapu muka kedua-dua tangannya sampai lengan dan kepalanya. Kemudian beliau minum dari air baki itu dalam keadaan berdiri. Air yang terbaki dalam botol tu, botol yang digunakan untuk mengambil wuduk. Ini bermakna air yang berkait dengan perbuatan wuduk, ianya air yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, air yang Allah Taala limpahkan rahmatnya ataupun syifa-Nya dalam air tersebut, maka baki daripada air tersebut diminum. Kemudian beliau minum air daripada air baki itu dalam keadaan berdiri, lalu beliau berkata, inilah wuduk bagi sesiapa yang tidak berhadas. Beginilah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Juga sunnah untuk meminum air baki wuduk ya. Cuma kalau kita guna air pipe, kita tak payah minum air pipe ya. Tapi kalau air yang kita ambil tu, air pipe, minumlah sedikit. Kalau kita rasa dia tak membahayakan.
Kalau walaupun dia ambil daripada air pipe, tapi kalau kita tahu satu tempat tu air pipe dia klorin dia tinggi, tak perlulah buat. Ketika saya belajar di Afrika dulu, biasanya air pipe memang kita boleh terus minum. Biasa beberapa tempat di overseas memang begitu. Di mana lagi ya? Ada tak siapa-siapa pernah duduk overseas yang air pipe dia boleh terus minum? Korea. Ada lagi? Ya? Jepun. Kalau Jepun, Korea ni mungkin dia dah siap tapis. Tapi macam tempat saya ni, air biasanya dia memang gali daripada bawah terus. Dia memang air mineral bawah. Bawah tanah terus. Kebanyakan tempat memang air bawah tanah terus. Jadi yang keluar daripada air pipe tu memang terus boleh minum. Dia memang tak ada campur klorin apa-apa. Baik. Ataupun waktu kita pergi umrah kan, kita bawa botol air untuk air wuduk, yang tu baki tu kita boleh minum. Biasanya air tu pun kita isi air zam-zam kan. Boleh ke berwuduk dengan air zam-zam? InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Cuma ulama tak menggemari kalau air zam-zam digunakan untuk istinja ya. Tapi kalau dah tak ada air lain, terpaksa juga guna air zam-zam untuk istinja, tidak mengapa. Kalau tak, makruh guna air zam-zam untuk istinja. Tapi untuk berwuduk, ulama kata tak mengapa. Baik. Hadis yang berikutnya, wabihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id dan Yusuf bin Hammad. Keduanya berkata, haddatsana Abdul Waris bin Sa'id daripada Abi Asim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW akan bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali apabila minum. Baginda SAW beliau bersabda, cara ini melegakan dan lebih puas. Sebab tu belajar hadis ni dia belajar secara bersanad, ya, berguru. Bila tidak ada guru, kita mungkin boleh baca hadis tu terus. Saya kata tak perlu guru. Saya dah ada kitab, saya boleh baca terjemahan terus. Baik, kita pun baca terjemahan. Baginda Nabi SAW akan bernafas pada bekas minuman. Bernafas 3 kali apabila minum. Macam mana bernafas? Nafas tu ke mana nak hembuskan nafas? Sebab bernafas pada bekas minuman. Nafas tu dihembuskan di mana? Hembus pada air. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya dulu. Wabihi qala haddatsana Ali bin Khasram, haddatsana Isa bin Yunus daripada Rishdin bin Quraib daripada ayahnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila minum, baginda akan bernafas sebanyak 2 kali. Sebab ada air yang penuh gelas, ada yang separuh, tengok pada keadaan. Ada 3 kali bernafas, ada 2 kali bernafas. Baik, hadis yang berikutnya, wabihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan daripada Yazid bin Jabir daripada Abdurrahman bin Abi Amrah daripada neneknya Kabsyah radhiyallahu anha berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam minum dari mulut qirbah yang tergantung sambil berdiri, lalu aku pergi ke mulut qirbah itu dan memotongnya. Qirbah itu tempat isi air yang diperbuat daripada kulit kambing. Saya pernah tunjukkan dulu al-qirbah. Tu tergantung dia daripada alamak. Tu ni 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Dia buat ikat tali dengan gantung. Ni bahagian leher. Bahagian leher biasa bahagian mulut.
Kat situ biasa diikat dengan tali. Bila nak minum, dibukakan di bahagian leher. Kepala dah tak ada Kepala dah tak ada, leher saja. Jadi cara potong kulit dia pun ada caranya ni. Supaya dia keluarkan daging ni saja, daging dan tulang. Di dalam tu dibersihkan. Ya, saya ingat saya dia ambil daripada arah ekor dia. Nanti ekor tu dijahit balik betul-betul. Dan kemudian cara ini air tu menjadi sejuk dan air tak berbau. Air tu tak berbau. Tak ada bau kambing. Dia proses keringkan, dia dah samak dan sebagainya. Jadi dah tak ada bau air. Memang zaman dahulu caranya memang letak air dalam kerbah. Dia akan sejuk. Biasa dia akan gantung macam tadilah kan. Jadi Rasulullah minum sambil berdiri. Jadi sebab dia tengah tergantung, alang-alang buka sikit, bagi dia minum, tutup balik. Tapi para sahabat, mereka mengambil berkat, mereka akan cepat-cepat. Mereka ni bukan taat pada Allah dan Rasulnya semata-mata, tapi mereka cinta pada Rasul yang mereka ikuti. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi, mereka cinta. Jadi bab tadi, sebab dah terkena mulut Nabi, terus potong, simpan. Ini kawasan yang pernah terkena mulut Nabi SAW. Ini agama yang difahami oleh para sahabat. Mereka bukan sahaja ikut agama yang ajaran agama semata-mata, tetapi mereka memerhatikan setiap apa yang terbit daripada diri Nabi SAW. Itu semuanya berkat. Ambil berkat. Jadi para sahabat itu kalau pergi berperang, bawa rambut Rasulullah SAW. Ada sekali Sayyidina Khalid bin Walid dah halfway dah nak pergi jihad, terlupa rambut Nabi, patah balik. Zaman ni kalau ada orang yang slogannya balik pada Quran dan hadis sahih, dia kata, ini apa ni rambut-rambut ni, ini ajaran agama Nabi, ambil-ambil berkat, ambil-ambil tabarruk. Saya kira mereka terlepas pandang banyak hadis Nabi, banyak hadis yang mana para sahabat mengambil berkat dengan Nabi SAW. Mereka berlumba-lumba, berebutan untuk mengambil air wuduk yang jatuh daripada anggota Rasulullah SAW. Ambil, sapu. Orang yang datang lambat, nanti ambil daripada tangan orang tersebut, sapu. Ini kalau ada pengkaji hadis moden zaman sekarang ni pergi tengok tu, dia kata ini bid'ah. Sahabat Nabi pun nanti dibid'ahkan. Sebab dia kata kita ajaran agama je lah, ikut je lah, solat, baca Quran, zikir. Apa nak ambil berkat ni? Maksudnya orang-orang ini tidak memahami bagaimana kerangka ilmu agama ini, bagaimana sistem keberkatannya, sistem limpahan kerohaniannya, menghormati, mentakzimkan, bagaimana cara kita mentakzimkan. Dipandang remeh. Bertambah remeh untuk bertabaruk dengan Nabi, bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertabaruk dengan peninggalan Nabi, bertabaruk mengambil berkat dengan pewaris Nabi, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak dapat brain. Kenapa nak kena just solat je lah? Buat apa nak ambil berkat? Buat apa nak ziarah-ziarah makam-makam, kubur-kubur wali, buat apa? Solat dah cukup. Kalau awak rasa itu cukup, alhamdulillah. Bagi saya, kami jumpa dalam hadis sahih Muslim yang Rasulullah setiap tahun akan ziarah perkuburan syuhada Uhud. Padahal kedudukan Rasulullah lebih tinggi daripada syuhada Uhud, tapi setiap tahun Rasulullah akan bawa sahabat semua pergi ziarah makam perkuburan Uhud, berdoa di sana, munajat di sana. Sayyidah Fatimah pun, bila beliau melihat ayahnya begitu, setiap minggu beliau datang Uhud. Rasulullah buat setahun sekali. Sayyidah Fatimah dalam kitab hadis mengatakan Sayyidah Fatimah datang setiap minggu, setiap hari Jumaat, tak silap saya, setiap Khamis atau setiap Jumaat. Maksudnya weekly Sayyidah Fatimah akan pergi ke sana, bermunajat, sembahyang, berdoa di pinggir perkuburan syuhada Uhud.
Makam Ibrahim tu, itu untuk Rasulullah kekalkan di situ untuk diambil berkat. Dalam syariat kita ni cium Hajar Aswad itulah konsep mengambil berkat. Kalau tak, kenapa nak kena cium batu? Kenapa nak kita rasa tekilan bila pergi Mekah, pergi umrah, tak merasa cium Hajar Aswad? Bila aku nak cium Hajar Aswad ni? Ramai orang. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dibawa oleh Jibril sembahyang 2 rakaat di kubur Nabi Musa, 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa, pokok yang Nabi Musa bercakap dengan Allah di pokok tu, di tempat beliau bermunajat. Nabi SAW sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat di tempat lahir Nabi Isa AS, tempat maulid, tempat lahir Nabi Isa AS, dalam perjalanan agung Isra' dan Mi'raj. Kalaulah Rasulullah kedudukannya paling tinggi daripada kesemua makhluk, bagi dia melakukan itu semua, bermakna orang yang berada di bawah ini lebih terutama lagi untuk mengambil berkat daripada tempat-tempat yang berkat, kubur-kubur wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi malangnya ada beberapa pengkaji hadis moden mengatakan ziarah-ziarah kubur ini penyembah kubur. Bermakna dia tak faham perbezaan antara sembah dan takzim. Dia terbelit antara sembah dan takzim. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang-orang yang mentakzimkan tanda-tanda kebesaran Allah. Syiar Allah ni makhluk yang ada tanda kebesaran kemuliaan Allah di situ. Itulah tanda ketakwaan hati, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Syiar Allah ni maksudnya sesuatu daripada kalangan makhluk yang Allah Ta'ala letakkan kemuliaan padanya. Ya. Maka masjid syiar Allah, mushaf, helaian kertas yang dalamnya ada tulisan Quran, kitab, agama, hadis, itu syiar Allah. Azan adalah syiar Allah. Kubur-kubur para nabi, makam para nabi, syiar Allah. Ya. Menara masjid, syiar Allah. Ya. Tempat-tempat yang pernah diduduki oleh orang-orang yang soleh, para nabi, para wali Allah, para sahabat, itu semua syiar Allah. Makam Ibrahim tu, itu tempat duduk, tempat diri saja, tempat diri Nabi Ibrahim dia dah berkat di sisi Allah, di syiar Allah. Syiar Allah. Bila sebut makam Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim bawah batu. Makam ni ada 2 maksud dalam agama kita. Satu, makam tu kubur. Yang kedua, tempat dia pernah berdiri di situ. Makam pernah dia berada di situ. Macam tadi, tempat Nabi Musa pernah berada di situ, di atas gunung Tur Sina. Dalam Isra' Mi'raj, Rasulullah pergi tempat tu sembahyang 2 rakaat, ambil berkat. Baik. Ya. Satu lagi, yang pertama sekali kubur, yang kedua tempat seseorang yang tokoh pernah berada di situ. Oh ya, baik betul. Yang ketiga, kedudukan. Ya betul. Terima kasih. Ada maksud makam kedudukan seseorang di sisi Allah, ataupun makam kerohanian. Ada dipanggil sebagai dalam tasawuf makam syukur, makam sabar, makam mahabbah, makam ma'rifah. Itu ada kedudukan makam dalam ilmu tasawuf. Ya. Kalau kita menggunakan zalam atau makam Nabi, so kita tak ada salahkan. Kalau kita berdoa menghadap makam Nabi, tak ada salahkan. Cuma kita solat je pula kan. Ya. Dalam masjid Nabi, adab berdoa adalah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menghadap kepada kiblat. Adab yang afdal berdoa dalam masjid Nabi menghadap kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pernah ditanya kepada Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik ni guru hadis besar dalam Masjid Nabawi di zaman Salafus Salihin. Orang bertanya beliau, kalau
dalam masjid Nabi ni adab berdoa ni menghadap ke kiblat Kaabah ataupun menghadap kepada Rasulullah. Dia mengatakan menghadap kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana dia, kita tak kenal kiblat. Kiblat ni pun beralih ke kiblat sana sebab baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baginda lebih mulia daripada Kaabah. Baginda lebih mulia daripada Masjidil Haram. Baginda lebih mulia daripada tanah suci Haramain segalanya. Lebih mulia daripada daripada Hajar Aswad, lebih mulia daripada pintu Kaabah. Tapi seorang mukmin yang berdosa pun lebih mulia daripada Kaabah. Macam mana lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mukmin biasa saja. Mukmin biasa di sisi Allah lebih mulia daripada Kaabah. Ini kan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jaga di masjid tu. Ya. Kan kepolisian. Kena malah menghadap ke Sebab iaitu mereka dah termasuk dalam kelompok pengkaji hadis moden yang saya sebut tadi. Dia allergic orang buat seolah-olah itu syirik. Ya. Ya, Kaabah itu bukan Allah sebenarnya. Ya. Kiblat itu bukan Allah. Iya, Kaabah itu adalah makhluk. Kaabah itu adalah makhluk binaan daripada batu. Binaan daripada batu. Ya. Ketika Nabi Adam dicipta, Allah Subhanahu Wa Taala suruh seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada Nabi Adam itu kerana Nabi Adam dijadikan kiblat. Bukan bermakna melebihkan Nabi Adam berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau disuruh nanti sujud kepada Allah, Allah itu bukan jenis berobjek nak sujud kepada dia. Allah tidak berarah. Ya. Jadi Allah Ta'ala akan cipta sesuatu yang mulia di alam dunia ini untuk jadikan kiblat. Dijadikan kiblat. Ya. Di Kaabah itu Kaabah ataupun binaan bangunan itu semua itu adalah makhluk. Ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Allah muliakan bangunan itu rumah Allah sebagai tempat tumpuan ketika solat. Ketika solat. Ya. Tapi kedudukan antara Kaabah dengan Rasulullah, dua pun makhluk. Perlu ingat ya. Rasulullah pun makhluk, Kaabah pun makhluk. Ya. Di antara dua makhluk ini, siapakah lebih mulia di sisi Allah? Nabi SAW. Maka untuk kita menghadap kepada Rasulullah ketika berdoa dalam Masjid Nabawi adalah lebih utama, lebih beradab. Lebih beradab. Sebab kita nak sampai kepada Allah ni, kita kena perhatikan siapa makhluk yang paling hampir dengan Allah. Siapa jadi perantara? Siapa jadi perantara? Kita jangan tolak konsep perantara. Kalau tak ada perantara, kenapa Rasulullah mengatakan doa yang kamu panjatkan kepada Allah bergantung di langit kalau kamu tak selawat ke atasku? Ya, kita memanglah minta terus daripada Allah. Tapi Nabi SAW kata, siapa yang tak berselawat dalam doanya tergantung di langit. Doanya tak sampai, doanya tak sempurna sebab tak disertakan dengan bacaan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dalam Masjid Nabawi menghadap kepada Rasulullah tidak bermakna membelakangkan Allah SWT, bahkan mengagungkan Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah mengagungkan Nabi SAW melebihi sekalian makhluk yang lain. Tapi dalam solat kita taklah menghadap kepada Rasulullah. Kita menghadap kepada kiblat Kaabah. Ya. Simbol Kaabah. Iya. Simbol kebesaran Allah. Syiar Allah, kesatuan, simbol kesatuan. Simbol kesatuan jasad. Simbol kesatuan jasad kita. Jasad kita semua menghadap kepada satu arah. Tapi tetap hati kita ini menganggap bahawa solat kita ini dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita perlu hadirkan, tanpa perantara Rasulullah kita tak tahu solat, kita tak tahu sembahyang, kita tak tahu macam mana nak beribadah kepada Allah Subhanahu Taala.
Jadi Rasulullah ni penghubung antara kita dengan Allah. Jadi kalau dalam sembahyang kita tak ucap salam kepada Nabi SAW, tak sah solat kita. Ya. Tak sah. Ya. Betul sembahyang tu kita dengan Allah. Betul. Kita Allah sembahyang, kita menghadap Allah, menyembah Allah. Tapi tak bagi salam pada Nabi Muhammad, tertolak. Sembahyangnya tak sah, tertolak di sisi Allah. Tak bagi salam pada Nabi, tak baca selawat ke atas Nabi, tertolak habis. Ya betul, solat adalah kamu dengan Allah, tapi kamu kena akui ada antara kamu dengan Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu. Alaika, hadirkan makna ka, kehadiran Nabi SAW. Alaika ayyuhan Nabi. Ayyuha dalam bahasa Arab grammar ianya adalah nida qarib. Dia ada ya dan ayyuha. Ya ni nida jauh, seruan jauh. Ayyuha nida qarib, iaitu seruan dekat. Rasakan kedekatan Nabi SAW. Baginda bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seolah-olah kamu melihat aku solat. Jadi rasakan bimbingan dan pimpinan Rasulullah. Ya. Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita juga kena akui orang-orang salih, wali-wali Allah. Dan baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Dan oleh kerana Nabi yang paling tinggi kedudukan setelah Rasulullah adalah Nabi Ibrahim, sebut juga nama Nabi Ibrahim dan tahiyat. Sebelum kita keluar daripada penghadapan kepada Allah, ini orang-orang yang kita kena akui kedudukan mereka di sisi Allah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ketika kita tawaf, seluruh Nabi-Nabi pun pernah berada di situ, tapi ada satu makam Ibrahim. Kedudukan Nabi Ibrahim tinggi di sisi Allah. Setelah Rasulullah, kedudukan tertinggi adalah Nabi Ibrahim AS. Ya. Baik. Nanti saya terangkan bernafas tadi. Kita teruskan lagi. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, haddatsana Azrah bin Sabit Al-Ansari daripada Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mendakwa bahawa baginda Nabi SAW bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali. Jadi sebab tu tadi ada yang mengatakan bahawa bernafas dalam air, sebab daripada terjemahan tu bernafas pada bekas minuman sebanyak 3 kali. Baik, kefahaman yang betul, bernafas pada bekas minuman bukanlah dengan menghembuskan nafas pada air tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah melarang untuk meniup air, meniup nafas dalam air, dilarang. Ya. Dan kalau air itu panas, dalam riwayat mengatakan kalau air itu panas, kamu tutup biar dia sejuk, itu lebih berkat, kata Rasulullah. Lebih berkat. Tiup ni makruh, makruh sebab ada larangan, jadi bersifat makruh. Sebab kita punya hembusan nafas ni ada kuman, ada kuman. Jadi kalau ada penyakit, nanti hembus penyakit dalam air. Maksud bernafas di sini adalah minum. Jadi maksudnya dalam riwayat lain Rasulullah larang untuk seorang minum tu dengan sekali teguk macam unta minum. Tak ada bernafas, tak ada henti di pertengahan. Kalau minum air ni sampai habis, tak berhenti, tak bernafas langsung. Bernafas tadi dia bersama dengan dia berhenti. Dia berhenti nafas, lepas tu sambung lagi. Jadi kalau air 1 gelas macam ni, Rasulullah berhenti 3 kali lah. 3 kali berhenti. Sebab 1 kali tu kita tak tahu berapa kali teguk kan. Sekali minum tu boleh jadi 3-4 kali teguk kan. Yang penting 3 kali berhenti, bukan 3 kali teguk, 3 kali berhenti.
Kan? Minum lagi. Maksudnya kat situ supaya jangan minum air sekali minum. Jadi air itu berterusan tanpa ada udara yang diselangi dengan udara. Bila kita minum terus, kur, jadi air yang masuk semua. Dia tak ada diselangi dengan udara. Rasulullah tak nak macam tu. Rasulullah nak kamu minum sikit, supaya kau bernafas, supaya ada udara masuk, oksigen, lepas tu sambung balik. Itu yang diingini Rasulullah. Tak nak terus masuk air tanpa diselangi dengan udara di tengah-tengah. Okay, Rasulullah itu minum, tarik nafas, biar udara masuk, lepas tu minum lagi. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman akhbarana Abu Asim daripada Ibnu Juraij, daripada Abdul Karim, daripada Al-Bara bin Zaid, cucu lelaki Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baginda Nabi masuk ke rumah Sulaim, terdapat kerbah yang tergantung. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam minum dari mulut kerbah itu dalam keadaan berdiri. Kemudian Sulaim radhiyallahu anhu berdiri menuju ke kepala kerbah itu dan memotongnya. Ini orang lain pula ya. Ini orang lain. Tadi Kabsyah, yang ini Sulaim. Sulaim ni memang particular sangatlah. Beliau ni memang memburu perkara-perkara yang keluar daripada tubuh Nabi SAW. Dalam hadis sahih, Sulaim ni pernah nampak Rasul baring kat atas pembaringan kulit, ya, tengah hari yang panas, berpeluh-peluh. Bagi dia bangkit, bagi dia terus ambil macam botol minyak kan, botol minyak wangi tu, terus ambil daripada air yang bertakung, air peluh Nabi yang bertakung, ambil buat minyak wangi. Kata, aku tak pernah mencium bau yang lebih harum daripada peluh Nabi SAW. Semua yang keluar daripada tubuh Nabi adalah suci. Adalah suci. Semua. Ya. Air, termasuklah air kencing dan darah Rasulullah SAW. Jadi ulama hadis, antaranya Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Al-Bukhari. Maksudnya beliau sedang mensyarahkan kitab Imam Bukhari, hadis sahih. Beliau mengatakan bahawa semua yang keluar daripada tubuh Rasulullah adalah suci, termasuk air kencing, bahan kumuhan semualah, air kencing, darah dan apa saja, peluh, ya, apa saja yang keluar. Ada sekali keluar air daripada tangan Rasulullah, suci. Para sahabat ambil wuduk daripadanya, ambil wuduk dan minum, suci. Ya. Ya. Ada kisah ya, pembantu rumah Nabi bernama Barakah ataupun dipanggil sebagai Ummi Yusuf, dan beberapa wanita yang lain seperti Ummi Aiman, dan ada wanita yang lain bernama Umaymah binti Ruqaiqah. Ini semua sahabat Nabi. Mereka semua adalah pembantu dalam rumah Nabi, ya. Jika mereka terserempak dengan air bekas yang Rasulullah guna untuk isi air kencing baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka semua minum. Nanti Nabi SAW akan tanya, mana air dalam ni? Dah dalam perut ya Rasulullah. Wah, aku tak suruh kamu lakukan yang sedemikian, tapi oleh kerana sebahagian daripada diriku dah bercantum dalam dirimu, maka api neraka diharamkan ke atasmu. Ini tabarruk. Para sahabat ni bab tabarruk ni dia tak tanya dalil dulu daripada Nabi. Boleh ke Nabi minum air kecing? Tak ada. Mereka tahu apa saja yang keluar daripada tubuh Nabi semuanya suci. Ini ta'zim, ya. Begitu juga dengan darah bekam Rasulullah, kisah Abdullah bin Rawahah dan yang lain-lain. Nabi SAW suruh buang darah Nabi SAW. Apabila disuruh buang, dia pergi telan. Lepas tu balik, jumpa Nabi, dia telah settle. Rasul kata, kamu dah buang, di mana kamu buang? Di tempat yang orang lain takkan nampak, takkan jumpa. Kamu telan ke? Ya, ya Rasulullah. Saya tak suruh yang sedemikian itu, tapi sebab sebahagian daripada diriku sudah bertemu dengan
bercampur dengan dirimu dalam badanmu, tubuhmu diharamkan Allah daripada api neraka. Ya. Kalau perkara itu tidak ada fadilat, bermakna perkara itu, kalau perkara itu haram, sudah tentu tidak ada fadilat. Maksudnya hanya saja Nabi SAW Sayyidatina Aisyah dan yang lain-lain bertanya kepada Rasulullah, kenapa para sahabat cuba mencari najismu, tempat kamu buang air besar, tapi tak pernah jumpa. Kenapa tak pernah jumpa? Rasulullah mengatakan bahawa najis kami ianya direbut oleh tanah terlebih dahulu, diambil oleh tanah bumi. Sebelum manusia dapat berjumpa, tanah dah menelannya terlebih dahulu. Jadi tak pernah siapa pernah jumpa najis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu najis itu air kencing Nabi, semua peluh Nabi semuanya wangi. Semuanya wangi. Jadi ya, baginda ini manusia, tapi Imam Badruddin Al-Aini kata jangan kita ingat keadaan diri Rasulullah ini dan segala yang keluar daripadanya biasa juga seperti kita. Ianya luar biasa. Baginda keadaan dirinya luar biasa. Dia tak sama dengan kita. Manusia, sama manusia, tapi manusia yang luar biasa. Ustaz, macam Nabi semua suci, dia minta dengan Nabi-Nabi lain, Ustaz. Nabi-Nabi yang lain pun begitu, kata Rasulullah. Nabi-Nabi yang lain pun begitu. Tak, Nabi-Nabi lain saya tak pasti. Cuma Rasulullah kata kami para Nabi-Nabi, najis kami apabila bertemu dengan tanah akan tenggelamkan dia terlebih dahulu, tak akan sampai dapat jumpa. Berkaitan dengan suci ataupun tidak, wallahu alam untuk Nabi yang lain. Tapi untuk Rasulullah, memang para ulama hadis dan ulama-ulama muktabar yang lain mengatakan semuanya suci apa yang keluar daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, beliau kumpul air peluh Nabi di sini, beliau ambil kerbah dipotongnya untuk ambil berkat. Hadis yang terakhir bab ini, Habib qala hadatsana Ahmad bin Nasar An-Naisaburi anba'ana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi hadatsana Abidah binti Na'il daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Berkata Abu Isa, berkata sebahagian mereka muhaddisin atau ashab Asma'ur Rijal, Ubaidah binti Nabil. Ada tadi Ubaidah binti Nail kan, kata ada sebahagian muhaddisin mengatakan yang sebetulnya Ubaidah binti Nabil. Maksud Nabil noble. Jadi perkataan noble bahasa Inggeris tu ambil daripada bahasa Arab. Ya. Sebab maksud Nabil ada noble. Nobel prize. Nobel, maksud Nobel mulia kan. Mulia, unggul. Itulah maksud Nabil. Baik, kita berhenti dahulu di situ sebab kita dah masuk bab baru. Tahun depan kita sambung tahun depan insya-Allah. Sikit panjang umum. Baik, yang berikutnya berkaitan dengan minyak wangi Rasulullah SAW. Tubuh badan Rasulullah sudah semula jadi wangi. Kenapa Rasulullah tetap memakai minyak wangi? Itu kita bincang pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta dan ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memandang Nabi seperti mana para sahabat memandang Nabi, memahami kedudukan Nabi, memahami pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.